Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya hakim ya rafid Amin. Okey, muallim tutup semua semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti awak tak akan dengar suara muallim. Jadi untuk sementara waktu, muallim tutup dulu. Okey, buka buku teks bahasa Melayu jilid 2. Buka muka surat 4 dan 5. Okey, siapa yang tak ada buku teks, boleh tengok kat depan ni, muallim tunjukkan kepada awak. Muka surat 4 dan 5. Okey, dalam muka surat 4 dan 5 ini, okey, muka surat 4 dan 5 ini, tajuk dia adalah muallim nak ajar awak macam mana kita nak menulis karangan, kita nak melengkapkan karangan berdasarkan maklumat yang telah diberikan di dalam petikan. Okey, dalam muka surat 4, ini semua ialah maklumat yang diberikan kepada kita. Jadi kita baca dulu petikan ini, kita cuba fahami dulu petikan ini. Dan muka surat 5 ni lah barulah kita boleh jawab soalan. Soalan dia berkaitan dengan petikan yang telah diberikan. Jadi dalam muka surat 5 ni, yang ini yang ke depan ni, yang muallim kod yang conteng-conteng ni. Okey, dalam muka surat 5 ni, awak nak jawab soalan, jawapan ada di mana? Jawapan ada di dalam petikan. Awak hanya perlu cari sahaja. Jadi sebab itulah kita kena fahami dulu petikan ini. Okey, tengok dulu muka surat 4. Okey, mari kita baca petikan muka surat 4 ini. Kita cuba fahami petikan ini bercakap tentang apa. Okey, tajuk dia ialah Sekolah Kebangsaanku. Itu tajuk dia, Sekolah Assalamualaikum muallim. Waalaikumsalam. Okey, tajuk dia Sekolah Kebanggaanku. Itu tajuk dia, Kebanggaanku, Sekolah Kebanggaanku. Okey, kat sini dalam gambar ni sekolah apa dia bagi kat sini? Dia bagi Sekolah Kebangsaan Lanai. Kalau macam awak, sekolah awak nama dia Sekolah Seriti Pinggiran USJ. Jadi tajuk dia bagi Sekolah Kebanggaanku. Nama sekolah ialah Sekolah Kebangsaan Lanai. Itu nama sekolah. Okey, berkaitan dengan sekolah ini, kenapa dia letak Sekolah Kebanggaanku? Okey, tengok maklumat yang pertama dia bagi. Yang kotak pertama ni. Dia bagi dekat sini. Sekolah ini dibina pada 1 Disember 1951. Sekolah ni bila dibina? Dibina pada tahun 1 Disember 1951. Itu tarikh sekolah ini dibina. Terletak di mana? Okey, sekolah ini terletak di atas sebuah bukit. Sekolah ni di atas sebuah bukit di mana? Di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Dekat negeri Kedah.
di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Itu yang pertama. Dia bagi sekolah dibina pada tarikh ini 1 Disember 1951 di mana di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Okey, tengok yang kedua pula dia bagi. Tujuan dibina. Okey, sekolah ini apa tujuan dia dibina? Dekat sini dia bagi yang pertama membasmi buta huruf. Okey, buta huruf ini ialah simpulan bahasa. Siapa ingat lagi simpulan bahasa buta huruf? Buta huruf maksud dia orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Jadi sebab itulah sekolah kebangsaan Lanai dibina. Tujuan dia untuk apa? Untuk membasmi buta huruf. Maksudnya sekolah ini dibina untuk membantu orang-orang yang tidak boleh membaca, menulis. Untuk ajar dia orang supaya dia orang pandai membaca dan pandai menulis. Yang kedua untuk menyediakan tempat murid belajar. Itulah sekolah kita buat, tempat sekolah untuk tempat kita belajar. Itu tujuan sekolah ini dibina. Untuk membasmi buta huruf, orang yang tak boleh membaca dan menulis, orang yang tak pandai membaca dan menulis, dan dijadikan sebagai tempat untuk murid belajar di sekolah. Okey, kejayaan. Apa kejayaan yang telah yang dapat kejayaan sekolah ini dapat? Okey, yang pertama Johan. Johan ni maksud dia tempat pertama, juara. Johan pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling tahun 2014. Dan yang kedua, Johan juara juga pertandingan bicara berirama peringkat negeri Kedah 2014. Itu kejayaan sekolah ini dapat. Masuk pertandingan tilawah Quran dan pertandingan bicara berirama dapat tempat yang pertama, juara Johan. Okey, tengok dalam gambar ni dia bagi. Tengok ada gambar kat bawah ni ramai-ramai dia orang sedang bernyanyi, pakai baju sekolah. Yang kedua ni ada aktiviti sukan. Sukan apa tu? Sukan bermain memanah. Yang ketiga ni ada gambar murid-murid dan cikgu-cikgu dia orang. Okey, yang keempat dia bagi bawah ni murid-murid rajin dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Murid-murid sekolah kebangsaan Lanai ni murid yang rajin dan mereka pun ada semangat juang yang tinggi. Mereka rajin belajar. Dan yang kelima, semua murid berikrar. Ikrar ni maksudnya berjanji. Berjanji untuk apa? Untuk akan meneruskan kejayaan dan akan mengekalkan kecemerlangan. Itu ikrar murid-murid sekolah kebangsaan Lanai. Okey, setakat ni semua jelas. Petikan ini muka surat 4. Ada sesiapa yang tanya soalan? Semua jelas? Ada. Ada. Tak ada, semua jelas? Tak ada. Tak ada soalan. Tak ada suara? Okey, sekarang ni tengok pula muka surat 5. Okey, gambar yang pertama dekat atas ni, ini ialah gambar sekolah kebangsaan Lanai. Dan gambar yang kedua ni, ini gambar murid-murid berada di dalam kelas sedang membuat aktiviti pembelajaran. Dan yang keempat ni, ni gambar murid mendapat anugerah. Kat sini dia bagi majlis sukan sekolah rendah. Majlis sukan, dapat anugerah majlis sukan. Dia menang masuk pertandingan sukan. Dan yang keempat ni gambar murid-murid sekolah sedang berikrar. Ini muka berikrar lah kot. Okey, tengok petikan ini. Petikan yang ini, yang muat ni conteng-conteng ni. Okey, petikan ini. Tengok nampak tak kosong-kosong dia bagi ni. Maksudnya kita kena isi dengan jawapan yang sesuai. Jawapan tu kita nak ambil di mana? Jawapan tu ada pada muka surat yang ke-4. Petikan dia dah bagi dah tadi. Jadi kita hanya perlu cari sahaja dan baru jawab soalan. Okey, sekarang ni Mualina semua orang buka mikrofon masing-masing. Mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Okey, yang pertama.
Dia bagi Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember. Dia dah bagi dah 1 Disember. Dia macam mana 1 Disember ni? Ni dia bagi dah ni 1 Disember. Jawapan dia bagi sekolah ini. Sekolah ini apa? Terletak di atas. Sekolah ini terletak di atas. Ini jawapan dia. Kat sini kita ambil. Di dalam petikan ini. Sekolah ini. Jadi yang ini kita letakkan di dalam sini. Ini jawapan dia. Sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Dan yang ketiga sambung. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Okey, perenggan yang kedua. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Dia bagi nak membasmi buta huruf. Kat mana? Kat sini dia bagi dah. Membasmi buta huruf. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Selain itu, murid sekolah ini juga dapat dapat apa yang kedua? Tengok petikan dia bagi. Dapat menyediakan tempat murid belajar. Maksudnya sekolah ini juga dapat menyediakan tempat murid belajar. Jadi kat sini jawapan dia. Okey, tengok pula perenggan yang ketiga. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan. Seperti pertandingan apa? Kat sini dah bagi dah ni pertandingan. Seperti Johan pertandingan tilawah Al-Quran. Johan pertandingan tilawah Al-Quran dan juga Johan pertandingan bicara berirama. Itu dua kejayaan dia. Okey, murid-murid Sekolah Kebangsaan Lanai mempunyai apa? Ini jawapan dia. Mempunyai semangat juang yang tinggi. Dan yang terakhir sekali, semua murid berikrar. Ikrar apa dia orang? Apa ikrar murid-murid sekolah ni? Ni dia bagi berikrar. Akan meneruskan kejayaan, akan mengungkapkan kerja dan pandai. Itu jawapan dia. Semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan akan mengekalkan kecemerlangan. Okey, setakat ni semua jelas. Muka surat 4 dan 5. Jelas. Ada siapa tanya soalan? Tak ada. Semua jelas? Tak ada soalan? Ada. Okey, kalau tak ada, kita masuk dengan tajuk yang terakhir, muka surat 6. Ya, muka surat 6. Siapa yang tak ada buku, boleh tengok ke depan ni, boleh tunjukkan kepada awak. Okey, muka surat 6, tajuk ialah kata dasar. Okey, hari ni Muallim nak jawab tentang kata dasar. Okey, apa itu kata dasar? Okey, tengok kata dasar. Dalam gambar ni dia bagi dah. Okey, kata dasar. Okey, dalam muka surat 6 ini tajuknya ialah tentang kata dasar. Jadi untuk muka surat ini Muallim jawab tentang kata dasar. Okey, apa itu kata dasar? Okey, tajuk dia dekat sini dia bagi sehari di sekolah. Sehari di sekolah. Jadi ada 6 keping gambar. Ini semua gambar murid berada di sekolah. Tengok dia bagi. Dalam gambar yang pertama, ada seorang budak lelaki pakai spek mata dan membawa buku. Dan dalam kotak biru ni dia bagi frasa ayat tentang frasa perkataan bawa. Okey, bawa. Bawa apa? Bawa buku. Okey, yang kedua dia beri perkataan beri. Murid lelaki ni memberi apa dia? Memberi buku kepada siapa? Kepada cikgu dia. Sebab apa cikgu? Sebab dekat sini dia bagi sekolah.
Dan yang ketiga dia bagi perkataan buka. Buka apa? Seorang budak lelaki sedang membuka tong sampah. Membuka penutup tong sampah untuk apa? Untuk membuang membuang sampah. Okey, tengok kat sini dia bagi bawa. Lepas tu nombor 1 kat sini dia bagi membawa. Membawa buku. Kat situ dia bagi bawa. Dalam gambar ni dia bagi bawa. Lepas tu nombor 1 sini dia bagi membawa. Ditambah imbuhan. Yang mem ini dipanggil sebagai imbuhan. Bahawa itulah yang dimaksudkan dengan kata dasar. Perkataan asal dia yang dimaksudkan dengan kata dasar. Okey, membawa kata dasar dia ialah bawa. Mem ini ialah sebagai imbuhan. Kita boleh letakkan banyak benda. Kalau contoh perkataan dia bawa. Bawa ni kata dasar dia. Kalau dia tambah, kita boleh tambah imbuhan. Membawa ataupun dibawa ataupun terbawa. Apa lagi? Okey, contoh dia. Okey, bawa. Tapi kat sini nak bagi tahu kata dasar dia ialah bawa. Walaupun ada imbuhan mem, ada imbuhan di, ada imbuhan ter, tapi kata dasarnya tetap lagi sama, iaitu bawa. Itu yang dimaksudkan dengan kata dasar. Dia hanya tambah imbuhan je kat depan. Tak kisahlah imbuhan depan ke belakang ke tengah ke. Tapi nak dimasukkan dekat sini kata dasar dia ialah masih lagi membawa. Kata dasar dia bawa. Lepas tu dia tambah je imbuhan kat depan tu. Imbuhan dia membawa, dibawa, terbawa. Okey, setakat ni semua jelas tak berkaitan dengan yang pertama ni? Kata dasar. Jelas? Ada siapa nak tanya soalan? Setakat ni boleh faham? Boleh. Boleh Okey, tengok nombor 1 dia bagi. Okey, nombor 1 dia bagi gambar ni. Lepas tu dia bagi bawa. Nombor 1 dia, ini nombor 1 dia. Nombor 1 merujukkan kepada gambar yang pertama, bawa. Okey, bawa ni ialah kata dasar. Tapi dekat sini dia bagi membawa. Hasan membawa buku ke bilik guru. Dekat sini kata dasar dia ialah apa? Bawa. Mem itu hanya sekadar imbuhan. Itu yang dimaksudkan dengan kata dasar. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, tengok. Yang kedua dia beri perkataan beri. Lepas tu nombor 2, yang ini nombor 2 kat sini. Dia kat sini nombor 2. Dia memberikan buku itu kepada Cikgu Aiman. Yang ini yang lelaki pakai baju hijau ni, ini ialah Cikgu Aiman. Kat sini dia bagi dah Cikgu Aiman. Kat sini dia bagi Muallim lah Cikgu Aiman. Muallim ya. pakai baju hijau. Ya, betul. Kat sini dia bagi perkataan beri. Kat sini ayat dia pula dia bagi dia memberikan buku itu kepada Cikgu Aiman. Memberikan kata dasar dia apa? Apa kata dasar dia? Apa kata dasar dia? Beri. Kata dasar dia ialah beri. Mem dan kan itu ialah imbuhan. Kata dasar dia beri yang dia warnakan warna merah. Okey, nombor 3 pula. Ini nombor 3 dia bagi buka. Okey, nombor 3. Ini nombor 3. Hasan membuka penutup tong sampah untuk membuang sampah. Okey, kata dasar dia ialah buka. Mem ni sekadar imbuhan sahaja. Okey, kalau yang kedua, penutup. Penutup. Kalau penutup, kata dasar dia apa? Siapa tahu? Penutup. Penutup kata dasar dia apa? Penutup. Kata dasar dia apa? Penutup. Penutup. Apa kata dasar dia? Kata dasar dia. Kata dasarnya penutup. Tutup. Kata dasar dia tutup. Dia tambah je imbuhan penutup, boleh menutup.
ataupun ditutup ataupun tertutup. Walaupun ada banyak imbuhan pe, imbuhan me, imbuhan di, imbuhan ter, tapi kata dasarnya ialah tutup. Tengok, tutup, 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 tutup. Itu yang dimasukkan dengan kata dasar. Boleh faham? Okey, tengok membuang. Kata dasar dia apa? Membuang. Kata dasar dia apa? Membuang. Kata dasar dia buang. Kata dasar. Itu kata dasar dia. Kata dasar dia buang. Tapi bila kita tambah imbuhan, kita boleh tambah, kita boleh gunakan membuang. Apa lagi ada? Dibuang. Terbuang. Apa lagi? Pembuangan. Banyak imbuhan dia. Terjatuh di dalam tong sampah. Imbuhan dia tetap lagi buang. Walaupun ada imbuhan mem, tapi kata dasar dia buang. Imbuhan di, kata dasar dia tetap buang. Imbuhan ter, tapi kata dasar tetap buang. Pembuangan, kata dasar dia tetap buang. Pemdaan itu kata, sebab kata imbuhan sahaja. Boleh faham setakat ni? Okey, tengok pula nombor 4. Okey, nombor 4. Dia nombor 4 gambar ni dia buat apa nombor 4 gambar ni? Dia Nombor 4. Tengah buat apa? Lelaki dengan perempuan ni. Dia tengah apa tu? menjumpa. Menjumpa kurang sesuai. Ayat kat sini dia bagi nombor 4. Dia seorang murid perempuan yang ingin memetik bunga. Dia berjumpa dengan seorang murid perempuan. Dia berjumpa tak boleh. Sikit sangatlah tu tulisannya. Kat sini dia bagi apa? Menjumpa tak boleh, salah. Menjumpa seseorang. Menjumpa tak boleh. Tangan. Menjumpa tak boleh. Dia mengalih tangan. Menjumpa tak boleh. Tak boleh jumpa. Tengok dia bagi perempuan yang ingin memetik bunga di taman sekolah. Tengok muka perempuan ni, takut muka dia. Apa yang lelaki tu bagi tahu? Dia Mengalih tangan. Mengalih tangan tak. Dia larang. Memberitahu. Bukan memberitahu, dia larang. Lepas tu dia boleh gunakan melarang pun boleh, dilarang, terlarang. Banyak boleh gunakan. Perempuan yang ingin memetik bunga di taman sekolah. Kata dasar dia melarang. Kata dasar dia larang. Dekat sini dia bagi dah imbuhan Dia melarang. Tengok dia bagi tahu jangan petik bunga itu. Sebab tu muka perempuan ni takut. Sebab dia lelaki ni dia melarang. Jadi melarang. Dia melarang. Boleh faham setakat ni? Boleh. Itu yang dimasukkan dengan kata dasar. Okey, tengok yang kelima. Hasan yang kelima. Berapa tu? Dia tengah buat apa tu? Bersalam. Bersalam. Bersalam dengan kata dasar dia salam. Okey, kata dasar dia salam. Itu kata dasar dia. Tapi dia boleh gunakan imbuhan bersalam ataupun tersalam. Itu kata dasar dia. Tapi kata dasar dia masih lagi salaman pun betul. Assalamualaikum. Salaman pun betul. Salaman itu imbuhan dia. Tapi kata dasar dia salam. Kata dasar tetap salam. Jadi dia Hasan bersalam. Ini apa dia? Hasan bersalam dengan Cikgu Asri. Okey, yang terakhir, murid-murid tengah apa tu? Beratur. Pandai. Beratur. Kata dasar dia apa kata dasar dia? Beratur. Beratur. Kata dasar dia apa? Kata dasar dia atur. Kata dasar dia ialah atur. Itu sekadar imbuhan sahaja. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh. Okey, tengok membeli. Kalau membeli, kata dasar dia apa? Beli.
Kata dasar dia Beli. ialah beli, tapi dia boleh tambah imbuhan membeli, dibeli, Terbeli. pembelian. nasi goreng Tengok. Walaupun ada banyak imbuhan tapi kata dasar dia tetap beli. Okey, membeli, beli, dibeli, terbeli, pembelian. Kata dasar dia tetap membeli. Kata dasar dia tetap sama. Okey, kalau makanan, kata dasar dia apa kalau makanan? Kanan. Kanan. Bermakanan. Kata dasar dia makan. Lepas tu dia boleh digunakan dimakan, memakan, termakan. Tapi kata dasar dia tetap makan. Makanan. Makan, termakan, semua sama. Boleh faham kata dasar setakat ni? Boleh. Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada. Soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kerja rumah awal hari ini muka surat 5, 7 dan 8. Kerja rumah awal hari ini muka surat 5, muka surat 7 dan muka surat 8. Okey, Muallinat semua orang tanda sekarang ni kerja rumah awak hari ni. Buku aktiviti jilid 2, muka surat 5, muka surat 7 dan muka surat 8. Nanti siapa yang dah siap, hantar gambar kepada muallim untuk muallim cek. Boleh? Okey, ada sesiapa nak tanya soalan? Ada. Ya, Iza, ada tanya soalan? Apa dia, Iza? Apa dia, Iza? Ada sekali kerja rumah tu. Apa dia, Iza? Tak dengar lah. Banyak sekali buat kerja rumah tu. Kerja rumah. Muka surat 5, muka surat 7 dan muka surat 8. Buku jilid 2 yang ini. Boleh Yang warna izinkan hijau saya ni. pergi tandas. Silakan. Boleh, dah. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan? Tak nak. Dah. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Okey, boleh tak Muallinah siapa yang tak buka video kamera, buka kamera boleh tak? Muallinah nak ambil kedatangan ni. Siapa tak buka kamera, Muallim tak tahu siapa ni. Muallim ambil kedatangan ni. Siapa yang tak buka? Siapa yang ada nama tu Muallim tahu, tapi siapa yang tak ada nama tu Muallim tak tahu siapa. Okey, ada soalan sebelum kita habiskan kelas? Ada, tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, setakat inilah saja kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa selepas belajar. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.